Alright, let us start with chapter 1. Kita mula dengan bab 1, pengenalan kepada biologi. Cikgu tidak akan sentuh setiap subtopik dalam bab ini. Cikgu akan pilih 2 sahaja subtopik yang berkaitan hari ini. Next week kita akan terus bergerak pergi ke bab 2. Kerana dalam bab 1 ada bahagian yang melibatkan kemahiran eksperimen dan saintifik, yang melibatkan bahagian magma. Cikgu akan tinggalkan bahagian itu hingga ke masa kita nak masuk ke magma, baru cikgu akan touch bahagian itu sambil kita remind diri sendiri apakah benda yang kita perlu take note semasa kita pergi ke magma. Alright, so 2 sahaja benda yang cikgu akan touch hari ini. Okay, the first thing is about pengenalan kepada apa tu biologi dan kerjaya yang berkaitan. Okay, let's look at this. Apa tu biologi? Biology basically is the study of living things. Pembelajaran tentang benda hidup. The word bio itself, perkataan bio sendiri bermaksud, bio maksudnya bio, benda hidup, and then logy come from the word logos, means study. So biology is the study of the life. Okay, pembelajaran tentang benda hidup. Apakah bidang kerja yang berkaitan dengan biologi yang kita boleh ceburi kalau kita ambil subjek ini? Okay, so basically okay, cikgu pergi ke slide ini. Okay, so ada banyak bidang tentang biologi yang ada di luar sana. Ada yang kita kena, ada yang kita tak kena kan. So untuk bahagian ni cikgu tak nak explain one by one. I want to give you the space, bagi kamu peluang, okay, bagi kamu environment untuk explore. As I said, kalau everything cikgu bercakap dari A sampai Z, you will feel boring. Okay, so I will make this as one of your assignment. Okay, so cikgu bagi situasi di sini. Let's say kamu sekelompok usahawan. Okay, kamu hendak menubuhkan satu institusi khas untuk khusus biologi di Malaysia. Kamu nak menubuhkan satu college. Dalam college itu dia offer semua khusus biologi yang ada di pasaran sekarang lah. Okay, so antara begini banyak bidang kerja biologi, khusus mana yang kamu akan tawarkan? Okay, so cikgu nak kamu pilih 5 sahaja khusus. Okay, pilih 5 khusus dari sini. Lepas tu kamu summary-kan, okay, rumuskan apakah yang menarik tentang khusus itu, apakah bidang kerja dia. Kalau boleh cari berapa gaji orang yang kerja dalam bidang ini. Alright, so itu yang akan menarik perhatian pelajar kamu nanti. So tugasan kamu ialah sediakan satu risalah, or you can make poster, whatever way, or you want to make PowerPoint also can, so that kamu boleh present, buat live dekat YouTube ke. Okay, so kamu boleh sediakan dalam pelbagai cara yang menarik, sama ada risalah, poster, PowerPoint, or apa lagi cara yang kamu dapat fikirkan. Okay, or short video clip ke pun boleh. Okay, so whatever way untuk tujuan promosi. Okay, so promosikan 5 bidang yang kamu akan offer dekat institusi anda. Okay, semasa pameran kerjaya. Okay, katakan saya nak jemput kamu datang SMKBB ni. Okay, saya minta Encik Marcellus, tolong boleh tak kamu datang ke pameran kerjaya SMKBB untuk dedahkan pelajar dengan institusi kamu. Mana tahu ada pelajar yang nak mendaftar. So kamu datanglah dan perkenalkan 5 khusus yang ditawarkan oleh institusi anda. Alright, so ini tugasan pertama. Ada 2 benda yang perlu dibuat hari ini. This is the first thing. Okay, cikgu akan bagi masa 2 minggu lah untuk siapkan ini ya. So kira settle dah 1 PBL. Alright, so next kita pergi ke ini. Cikgu nak tekankan tentang bila kita berkomunikasi tentang biologi, ada beberapa istilah yang kita perlu tekankan, yang perlu tahu lah before we go into that. Okay, dari segi bahasa kita perlu tahu beberapa istilah. Okay, so cikgu nak emphasize bahagian ini. Okay, bila kita sebut tentang plans, section and directional. Okay, so untuk setiap organisma, kita boleh kaji satu organisma itu dalam biologi. Bila kita nak kaji contohnya seekor kucing ke, seekor ikan ke, kita sebenarnya boleh mengkaji organisma ni dari 3 aspek. Satu dari aspek plan, satah. Kita boleh kaji dari segi keratan, which is section. And yang ketiga, kita boleh kaji dari segi arah dia, which is directional.
So I will go into detail one by one. Let's start with Satta plant. Okay, satu organisma, kucing ke ikan ke, dia boleh dibahagi kepada 3 Satta. Bergantung kepada bagaimana kita memotong dia. Okay, so nampak pada gambar ini, yang merah tu dia mengufut turun dari atas ke bawah. Yang warna ungu ni, yang dari potong macam ni, melintas badan. Dan yang warna hijau pula dia belah kiri dan kanan. Okay, so itu ada 3 jenis Satta lah. Okay, so kita tengok di sini. Satta jenis pertama kita panggil Satta melintang, horizontal plant. From the word melintang, you know dia melintang macam ni lah. So dia akan bahagikan badan kepada atas dan bawah. Then frontal, from the word front, depan. Okay, front means in front, right, depan. So dia akan belahkan badan kepada depan dan belakang. And last is a sagittal plant. Sagittal plant ni dia akan belahkan badan kepada kiri dan kanan. So untuk ingat, kamu boleh ingat S for side. Side maksudnya left side, right side. Okay, so horizontal potong macam ni. So tinggallah bahagian atas ataupun bahagian bawah. Frontal, front and back. Sagittal, sagittal S for side, left side, right side. Okay, so settle untuk Satta. Next, kita tengok keratan. Bila kita mengerat, ini bukan mengerat organisma, kita mengerat satu tisu ke, ubi kentang ke, lobak ke, dia bukan organisma sebenarnya. Kita boleh potong satu daun ke. Bila kita potong benda ni, kita boleh potong dalam 2 keadaan. Satu ialah kerantang rentas. Bila potong macam ni, kita bahagikan tisu tu ataupun satu potongan tisu tu pergi ke bahagian atas dan bawah. Longitudinal bahasa Melayu ialah keratan membujur. Bila contohnya ini keratan yang membujur, dia akan bahagikan lobak ini pergi ke kiri dan kanan juga. Okay? So dia nampak macam kiri kanan kan tadi sama dengan sagittal. Tapi sagittal ni untuk organisma. Contohnya kucing, ikan. But for this one, kita mengerat tisu biasanya. So itu perbezaan mereka ya. And last, dari segi directional arah. Okay? Bila kita nak menunjukkan arah pada satu organisma tu, saya nak menerangkan contohnya hidung ni terletak di bahagian mana manusia. Di bahagian anterior ke, posterior ke, dorsal ke. So kita akan guna istilah inilah. So ada 7 istilah di sini. Ada 7 istilah. So yang cikgu guna warna yang sama ni maksudnya opposite. Contohnya anterior ni maksudnya depan. So posterior maksudnya belakang, yang warna pink. Sekarang warna biru. Dorsal maksudnya atas, ventral maksudnya bawah. Okay, then superior opposite dengan inferior. Superior pun maksud atas, tapi yang superman, yang super di atas, yang paling atas kita panggil superior. Okay, and the inferior untuk bahagian bawah. And the last one yang terakhir ni, okay, yang terakhir ni adalah lateral. Okay, yang terakhir ni adalah lateral. Lateral maksudnya sisi, tepi, tengok dari tepi. So untuk tapakan gambaran yang lebih jelas, kita tengok gambar ni lah. So orang ni dia menghadap depan. Okay, jika nak rujuk balik sini, depan ialah anterior. Gambar kedua, orang ini belakang dia menghadap kita. Maksudnya ini adalah pandangan dari belakang. Pandangan belakang ialah pandangan posterior. So itu contoh dia lah. Okay, untuk ingat, membantu kamu ingat, cikgu akan bagi sedikit tips. Ini cara cikgu ingat. Anterior sound like enter, masuk. Kalau kita masuk mesti melalui pintu depan kan. So anterior means pintu depan. Okay? Postmortem. Apa maksud postmortem? Okay? Post exam. Post maksudnya selepas. Okay? So selepas belakang lah. Okay, next kita bezakan dorsal dan ventral. Dorsal, kamu tengok perkataan D ini, D dia panjang kan. So bila dia panjang, dia D itu menghala ke atas. So mungkin boleh ingat guna cara ini lah. D panjang, D point to upstairs. Okay, menghala ke atas. And then ventral, you see the word V. V dia tunjuk ke bawah. So ventral, V menjunam ke bawah. Okay, so ventral ialah bawah. Super ni macam Superman. Superman kan terbang pergi atas. So super atas. Opposite untuk Superman inferior. Okay, and then the last one is lateral.
Letterer ni kita ingat CC lah. Ini istilah bahasa English sebenarnya, letterer. Okay, so bila kita belajar, kita boleh guna taktik-taktik macam ni untuk bantu kita ingat dengan lebih mudah. Ingat dengan lebih mudah. Anyway, different people have different way. Ada orang tengok sekali pun masuk. Ada orang perlu guna kaedah untuk mengingat. So kita semua boleh belajar, tapi masing-masing guna kaedah yang berbeza. Kalau yang dosa ni tadi rasa macam kurang connect, kamu boleh fikirkan kaedah sendiri juga. Okay, so cikgu cuma bagi sikit hint lah, macam mana cikgu handle istilah-istilah macam ni. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. So ingat, ada dua benda yang kamu perlu buat. Yang pertama tadi ialah risalah tentang kerjaya dalam biologi yang kamu boleh guna untuk promosi institusi kamu nanti. Dan yang kedua, cikgu nak kamu dekat bahagian komen YouTube, kamu isikan jawapan untuk ini. Cuba cari bahagian ini. A, apakah pandangan ini? B, apakah pandangannya? And then cikgu ada C, D, E, and then F, G, dan H, I. Okay, so cuba label dekat bahagian komen. Nanti kita semak jawapan bersama-sama melalui grup WhatsApp. Alright, thank you. Nanti kita boleh semak bersama-sama lah. Alright, itu saja untuk hari ini. Bye.